We continue our lecture with direct cause of injury. The cause of injury describes the harmful transfer of energy. May take the form of acoustic, excessive noise and vibration, chemical, for example, corrosive, toxic, flammable, reactive, electrical, low or high voltage, current. Kinetic is energy transferred from impact. Mechanical components that move. Potential store energy in object. Radiant, ionization, ionizing and non-ionizing radiation. Thermal, excessive heat or extreme cool. Okey, semua benda di bawah ni adalah penyebab-penyebab kepada kecederaan. Dan dia menerangkan berkenaan dengan harmful transfer of energy. Boleh disebabkan oleh akustik. Akustik macamnya keadaan terlalu bising ataupun vibration yang terlalu kuat. Dari segi chemical pula, berkaitan dengan chemical yang mengkakis, yang very toxic, yang mudah terbakar, yang sangat reaktif. Dari segi elektrik pula, berkaitan dengan voltage yang terlalu tinggi dan rendah. Dan elektrik kat sini. Dan dari segi tenaga kinetik, tenaga yang yang transfer daripada kesan impact, and then mechanical komponen ataupun bahagian-bahagian yang bergerak, tenaga potential energy, tenaga yang disimpan dalam satu objek, and then radiant, melibatkan radiasi daripada non-ionizing ataupun ionizing. And then thermal, tenaga thermal, kepanasan yang melampau ataupun kesejukan yang melampau. Surface causes of the accident, specific, unique, hazardous condition and or unsafe action. Maksudnya kat sini, spesifik ataupun uniknya sesuatu kondisi yang boleh menyebabkan bahaya ataupun perlakuan yang tidak selamat. Directly produce or contribute to the accident. Dia selalunya akan menghasilkan atau menyumbang kepada sesuatu kemalangan. They may exist, occur at any time and anywhere and involve anyone. Dia boleh hadir ataupun berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana dan melibatkan sesiapa sahaja. They may or may not be controllable by management. Dia tidak boleh dikawal ataupun kemungkinan boleh dikawal. If you are pointing at a person or thing, is probably a surface cause. Okey, jika kita merujuk kepada seseorang ataupun benda, ia adalah berkemungkinan penyebab kepada surface. Permukaan itulah surface cause. Okey, immediate causes. Immediate causes maksudnya penyebab yang kita nampak secara segera, immediate. Contributing factor to accident, maksudnya faktor yang boleh yang menyebabkan kemalangan tu berlaku. Dia adalah terhasil daripada unsafe acts, maksudnya kat sini perlakuan yang tidak selamat ataupun keadaan yang tidak selamat
dan boleh dikategorikan kepada 4 bahagian, iaitu sifat-sifat manusia, and then design of equipment ataupun plan, and then system and procedure, including termasuk penggunaan material dan environmental work surrounding, ataupun kita panggil persekitaran pekerjaan. Okay, this is the test question that related with this subtopic. List the 4 contributing factors to an accident related to the immediate causes or that provide the symptom to an accident, and identify the root cause of accident or the real problem at the management level. Okay, tadi kita dah cakap berkenaan dengan immediate cause kan, causes kan, yang ada 4 tu. So, saya akan narrow down kepada cause yang pertama, penyebab yang pertama, ataupun kita panggil human behaviour. Perangai, tingkah laku manusia tu. Selalunya perangai ataupun tingkah laku manusia ni adalah selalu berlaku pada semua kemalangan. Dan dia tidak terhad kepada orang yang terlibat dalam kemalangan tu saja. Contohnya perlakuan yang tidak selamat. Contohnya macam ni. Sepatutnya dia masuk lab, dia nak handle corrosive chemical, dia kena pakai mask, dia kena pakai safety goggles, dia kena pakai safety glove. Tetapi dia tak buat semua tu. So dia pegang chemical dengan bare hand, and then safety goggle pun tak pakai. Suddenly chemical yang korosif tu, mask pun tak pakai. Suddenly chemical yang korosif tu tertumpah dekat tangan. So apa jadi kat tangan dia tu? Tangan dia akan melecur. Worst case akan berlubang lah kan. Worst case. Worst case lagi, dia akan terhidu gas daripada chemical yang korosif tu, and then pingsan terus. Collapse. Number 2 is hazardous method of handling. Failure to allow for sharp or slippery object and pinch point. Wrong lifting, loose grip, etc. Ni cara handle ataupun cara untuk mengendalikan benda yang, cara mengendalikan benda-benda yang berbahaya. So dia mengendalikan dengan cara yang salah. Kegagalan untuk membenarkan bahagian-bahagian yang tajam ataupun objek yang licin, lepas tu ada objek yang sisinya tajam, ataupun cara mengangkat objek tu salah, ataupun tempat nak angkat objek tu dah loose lah dia punya grip dia tu, tempat angkat dia tu kan. Contohnya kalau dia pegang pisau kan, patutnya dia pegang dekat ujung pisau tu. Kamu tak boleh pegang dekat mata pisau. Cara dia macam tu lah. Cara kamu handle, saya bagi perumpamaan yang mudah kamu nampak. Cara kamu handle pisau. Kan? Pisau bila kamu pegang, patut pegang dekat ujung. Bukan pegang dekat dia punya mata pisau. And then kalau pegang tu, jangan berlari. Pegang pisau kan? Berlari pegang pisau. Tak boleh. Nanti terjatuh, tercucuk lah perut kamu. Dan jangan menghala ke orang pegang pisau tu. Contoh dia macam tu lah. Improper tools or equipment used, although correct tools available. Maksudnya kat sini, equipment yang kamu pakai tu tidak sesuai dengan pekerjaan yang kamu nak buat ketika tu.
dan kamu tak pakai pun alat yang telah disediakan. Okey, sepatutnya masuk lab kena pakai safety goggles. Tapi hari tu kamu tak nak pakai safety Google, tiba-tiba kamu pakai sunglasses. Macam tu. Ataupun masuk pakai glasses saja, tak pakai safety goggles. Kena pakai juga walaupun kamu rabun, tapi kena pakai. Memang kalau rabun sangat tu tak apalah kan. Kalau sikit tu saya rasa better pakailah. Contohnya macam kena pakai safety glove. Safety glove ni dia punya kualiti dia tu lain. Dia punya material yang dia buat tu kalau kena chemical yang korosif, dia takkan rosak. Tapi hari tu kamu pakai glove yang biasa. So dia tidak melindungi tangan kamu. Maksudnya katalah di makmal tu dah sediakan safety glove, tapi kamu degil, kamu tak nak pakai, malas nak pakai safety glove, tebal lah, panas lah apa, kamu ambil rubber glove yang biasa. So tak boleh lah. So dia akan menyebabkan kemalangan. Hazardous movement ataupun running, jumping, stepping or climbing over throwing. Yang ni dalam lab. Dalam lab tak boleh running, tak boleh jumping, tak boleh stepping, tak boleh climbing. Sebab dalam lab kan banyak involve chemical yang hazardous, yang korosif, yang flammable. Once you tiba-tiba you running, terlanggar chemical yang korosif, kawan kamu tak pakai PPE, termercik ke badan, then cedera. And then horseplay. Pun tidak boleh sama sekali bermain di tempat yang tidak selamat. Di dalam lab, di dalam kilang yang melibatkan equipment yang berbahaya, semua tu. Okay. And then, unsafe condition. Keadaan yang tidak selamat. Ineffective safety device. Okay. Alatan keselamatan yang tidak efektif. Maksudnya kat sini, kamu pakai mask. Mask kamu tu sepatutnya pernah pakai mask yang barulah. Tapi hari tu kamu malas, kamu dah berulang kali pakai mask yang sama. Contoh, mask tu dah banyak kali dah terdedah kepada chemical. So bila you keep pakai, dia tak elok lah untuk you punya respiratory system. Okay. And then you repeat pakai glove yang sama pun tidak boleh. No safety device although one is needed. Safety device tak ada kat situ. Bila mana seorang tu memerlukan. You pernah nampak tak dekat lab ada alat yang macam tempat tarik macam shower. You nampak macam shower kan? Tapi sebenarnya tu, benda tu penting ya. Kalau tiba-tiba badan kamu splash kena chemical, straight away you pergi situ, you tarik, dan dia akan immediately shower you punya badan yang dah kena chemical. Tapi ketika tu, alat tu tiada di situ untuk menolong kamu. So, akan menyebabkan kemalangan. And hazardous housekeeping. Material on floor, poor piling, congested aisles. Maksudnya, cara susunan ataupun housekeeping di dalam workstation ataupun di dalam lab tu yang boleh membahayakan orang yang bekerja di kawasan tu. Maksudnya material on the floor. Patutnya dekat makmal ataupun dekat handle equipment yang berbahaya. Lantai sepatutnya dalam keadaan kesat. Maksudnya mozaik yang untuk buat material yang untuk buat lantai tu mesti kesat lah kan. Tapi tiba-tiba hari tu dia bina kawasan tu lantai dia licin. Tu tak sesuai lah kan, slippery floor. And then poor piling. Maksudnya kat situ kawasan tu dia pile tak okey. Maksudnya mozaik dia tu terpecah, terangkat. Macam tu kan. Takut jalan-jalan nanti tersepak dan jatuh. So and then congested aisle. Workstation kamu tu sempit, banyak sangat letak benda.
So, kamu nak bergerak kawasan tu macam sesak. And then equipment, tools or machine defective. Maksudnya ada berlaku defect dekat mesin yang kamu handle. Tool yang kamu handle, equipment yang kamu handle boleh menyebabkan kemalangan juga. And then improper dress or apparel for the job. Okey, contohnya katalah you masuk lab, tudung mesti dekat dalam, and then lab coat dekat luar dan tudung masuk kat dalam lah. Kalau pakai tudung yang labuh semua tu tak boleh biar keluar. And then kalau untuk perempuan yang rambut panjang kena ikat. Kena ikat lah rambut tu. Nanti rambut tu mengerbang. Tiba-tiba you nak buat eksperimen yang melibatkan penggunaan api. Rambut mengerbang kena api dan terbakar. Menyebabkan kemalangan. Improper illumination of ventilation. Maksudnya kat sini kena ada ventilation lah dalam lab tu. Contohnya dalam lab, bekerja dengan lab yang handle dengan korosif chemical, yang senang meruap, you always handle dalam fume hood. So maksudnya ketika tu katalah you handle dalam fume hood kamu tu rosak. Dia tak boleh absorb wap daripada chemical yang berbahaya tu. So you pakai je kan. You petik Swiss tapi Swiss tu tak berjalan pun, tak operate pun. Maksudnya dia rosak lah kan. Dia just nyala lampu tapi dia tak absorb, dia tak bunyi. So maksudnya use lumber je duk handle chemical yang korosif, yang meruap, yang berbahaya tu. So boleh menyebabkan, bila you hidup boleh menyebabkan you pengsan ataupun collapse. And then design of the equipment and plants. Workplace layout, design of the tool and equipment. Maksudnya layout tempat workstation kamu tu tidak kena. Maksudnya boleh bahaya juga. And then design of the tool and equipment. Equipment tu sepatutnya kena buat maintenance. Design dia mesti kena betul. Tiba-tiba hari tu dia dah rosak, jadi maintenance tak perbaiki, dia ganti dengan spare part yang lama ataupun main ganti je spare part ikut suka. And then ada datang pekerja, dia handle equipment tu, suddenly terkerat dia punya tangan sebab dia pakai spare part yang tak betul lah, contoh. So maksudnya design of the two equipment tu tak kena kat situ lah. And system and procedures. Lack of system and procedures. Maksudnya prosedur ataupun langkah-langkah ataupun sistem tu tiada untuk monitor safety dekat tempat tu. Patutnya dia kena ada safety operating procedure lah, SOP kan. Okey, memula nak masuk kena buat macam ni, second kena buat macam ni, third kena buat macam ni. Tapi dekat situ tak payah buat semua tu. Masuk lab boleh pakai t-shirt, seluar jeans, pakai slipper tandas. Google tak payah pakai, glove tak payah pakai, semua PPE tak payah pakai, just masuk suka hati. Patutnya nak masuk lab tu kena scan dulu ke, kena tulis dulu ke apa ke kan, tapi tak ada pun benda tu. So, bila berlaku kemalangan, so kamu susah nak cari root cause dia kat mana, macam mana kemalangan tu berlaku. Sebab, ataupun memang kamu terdedah straight away lah directly kepada accident tu. Sebab kamu tak melindungi diri kamu, sebab tak ada sistem ataupun prosedur yang di-enforce oleh kamu punya majikan. Majikan tak ambil peduli pun. Inappropriate system atau prosedur. Okey, maksudnya kat sini sistem prosedur ada tapi tak berapa ketat, tak berapa ikut. Dia macam loose je, tak kisah. Okey, buat tak apa, tak buat tak apa, macam tu. And then environmental work surrounding. Ni gambar ular pula. Okay, for example, noise, vapors, fume, dust, light, heat, critters. Persekitaran pekerjaan yang terlalu bising. And then dia ada habuk, ada asap, ada gas yang meruap, cahaya yang terlampau terang, terlalu panas.
Maksudnya semua ni akan boleh faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlaku kemalangan di situ. Bayangkan, saya bagi contoh satulah yang ni. Das ni. Bayangkan pekerja yang kerja di kilang kayu lah kan. Katalah dia potong kayu setiap hari pakai mesin. Potong. Tapi dia tak pakai mask. Okey, sehari tak apa lagi. Second, third day. Bayangkan kalau situ dia dah kerja berpuluh tahun. You bayangkan apa yang dia sedut setiap hari. Habuk kayu tu kan masuk dalam dia punya paru. So, by long term effect tu, dia boleh kena respiratory disease. Macam-macam boleh kena pneumonia, boleh kena asma. Worst case, boleh kena lung cancer. Worst case. Macam itulah. And then, root causes of accident. The real problem berkaitan dengan pengurusan ataupun management. Root cause of accident berkaitan dengan pengurusan adalah personal factor, job factor, supervisory performance, and management policy and decision. Okay, root cause for the personal and mental condition of person. Number one is lack of safety awareness. Pengetahuan berkenaan dengan keselamatan tu dia abaikan. Kerja tu lah. And then lack of coordination. Koordinasi badan, coordination tu dia abaikan. And lack, tiada, maksudnya lack tu tiada lah. Improper attitude. Attitude ataupun perangai attitude yang tidak sepatutnya dibuat di situ. Patutnya kena handle benda yang elok. Tapi dia handle benda dia baling-baling je. Maksudnya improper attitude lah. Slow mental reaction. Maksudnya dia punya mental itu dia patut orang yang bekerja dekat kilang ni, tambah-tambah yang bekerja dekat equipment yang berbahaya, yang melibatkan sharp object semua tu, dia kena mental dia kena selalu alert lah. Kalau bayangkan you dapat pekerja yang mengantuk, yang slow, yang lembam kan. Dia potong, silap dia potong benda tu, bukan dia potong benda, dia potong tangan. Sebabnya reaction dia slow. Oh, dia buat blur kan. Macam tu. Tak boleh Sebab you kena selalu alert bila you kerja dekat kawasan yang berbahaya, yang hazardous punya environment. Inattention, tak beri perhatian. Supervisor nasihat macam-macam sini, dia buat tak dengar je kan. Lack of emotional stability. Kata tiba-tiba hari tu dia depressed. Dia depressed sangat, dia sedih. So, bila dia buat benda tu, dia macam terpisah daripada dunia dia. Dia tak alert lah. So, bila tak alert, dia akan boleh menyebabkan kemalangan berlaku ke atas diri dia. Ataupun too anxious. Nak buat takut, terketar-ketar tangan. Nak potong benda, terketar-ketar tangan. So, bila terketar tangan handle benda tu, so suddenly dalam equipment tu, dia tak selamat lah kan. Dia berkaitan juga dengan nervous, gugup. And temperamental. Marah. Buat kerja marah. Ikut perasaan kan. So, tak boleh juga. And then job physical condition of person. Keadaan fizikal seseorang. Letih sangat. Terlalu letih. Bila kita terlalu letih, apa jadi? Kita macam tak fokus. Bila tak fokus, so kita memang buat benda tu menonong je lah kan. Katalah you angkat kotak. Patutnya kotak tu you kena angkat betul-betul lah. Katalah you nak pakai forklift kan. You bawa forklift tapi you letih. Tertidur, micro sleep. You boleh langgar benda lain dan forklift tu boleh terbalik. Dah terbalik, boleh timpa pula kamu. Sebab tu dia tak boleh terlalu penat. And then death, pekak. Pekak pun masalah juga. Kalau nak kerja ni pun, di certain tempat tak sesuai untuk orang OKU. And poor eyesight. Poor eyesight ni macam rabun yang terlalu teruk. Physically unsuitable for the job. Okay.
dia ada penyakit asma. Tapi dia kena kerja dekat kilang kayu. Contoh. Tak sesuai lah kan? Heart condition. Heart condition ni maksudnya jantung dia tidak elok lah. Contohnya dia lemah jantung. Dia ada heart attack kan? Senang. Masalah jantung coronary. Tiba-tiba kan. Dia kerja dekat tempat yang memerlukan kena angkat barang yang berat-berat. So bila angkat barang berat, tiba-tiba dia kena heart attack. So of course suddenly dia boleh terlepas barang tu dan terkena kaki. Macam tu, tak boleh. And physically unqualified for the job. Tak qualified langsung secara fizikal dekat job tu. Maksudnya kaki dia sebelah hudung ataupun dia seorang yang buta. Dia tak boleh untuk job-job yang libatkan fizikal. And number C is supervisory safety performance. Safety instruction and adequate. Maksudnya kat sini ni merujuk kepada dekat setiap kilang ni, saya nak beritahu kamu, dia mesti ada supervisor yang monitor dia punya pekerja dari segi sudut safety. So function dekat sini dia kena bagi instruction, dia kena monitor, and then dia kena make sure pekerja kat situ ikut SOP, ikut guideline, ikut safety guideline, semua tu. Tapi ketika waktu itu dapat supervisor yang pemalas. Contohlah kan dapat supervisor pemalas. So bila supervisor tu pemalas, dia bagi instruction pun tak lengkap. Ikut suka dia, dia bagi instruction. Okay, masuk dalam lab. Okay, kamu kena buat macam ni, masuk dalam lab. Tak perlu pun pakai glove, tak perlu pun pakai Google. Lepas tu dekat kawasan tu ada safety rule, undang-undang yang berkaitan dengan safety. Tapi tak enforce. Maksudnya tak amalkan, tak buat. Macam tu. And then safety not planned as part of the job. So pekerjaan yang dia buat sehari-hari tidak langsung menggambarkan keselamatan. Dia tak indah pun. And then infrequent employee safety contact. Hazard not corrected. Maksudnya kat sini bahaya yang terdapat, contohnya mesin rosak ke, lantai licin ke, leaking berlaku ke, dia tak try baiki. Maksudnya dia biar je pekerja dia bekerja dalam keadaan yang unsafe condition. Safety device not provided. Yang ni maksudnya contohnya PPE lah. Contoh saya bagi mudah. PPE. Ataupun macam saya cakap tadi lah, saya terang tadi ada alat yang macam shower tu kan. Dia tak ada kat situ. Tak provide pun untuk pekerja kat situ. And then lack of management control. Sebenarnya unit pengurusan ni bertanggungjawab dalam pemilihan pekerja, bertanggungjawab dalam keadaan equipment ataupun mesin, work system, bertanggungjawab dengan informasi dan juga latihan ataupun training berkaitan dengan safety dan supervision ataupun pemantauan. The accident-prone worker is a false approach. It is like blaming the victim instead of the perpetrator. Okay, and then theories of accident causation. Dia berkaitan dengan domino theory, human factor, accident ataupun incident, epidemiology, system, combination and behavioral. Okay, domino theory. Okay, what is a domino theory? Background dia is the domino safety theory. It is developed by pioneer industrial safety expert Herbert W. Heinrich and Alfred Lantner. Developed domino theory and promoted control of workers' behavior. It focused on the worker behavior and not management, and caused people to think that safety is about policing workers.
background of the domino safety theory is related to the, okay, basically you see the graphic sense of how industrial injuries can occur and can be avoided. Normally 88% caused by unsafe act. Maksudnya 88% adalah disebabkan oleh perlakuan yang tidak selamat. 10% disebabkan oleh keadaan yang tidak selamat. 2% disebabkan satu benda yang tidak dielak lah. Ataupun benda tu dah tertulis, tertakdir untuk dia. Unavoidable. Okay, Heinrich domino theory. Number 1 is negative trait or factor is present in a person as a result of inherited ataupun ancestry acquired as a result of the social environment. And number 2 is negative trait or factor acquired inherited may lead to unsafe practice or condition fault of a person. And unsafe act result create unsafe condition. Maksudnya sini perlakuan yang tidak selamat akan menghasilkan keadaan yang tidak selamat. Ni ataupun negative trait ataupun keadaan yang negatif ataupun faktor yang diwarisi akan menyebabkan keadaan yang tidak selamat ataupun amalan yang tidak selamat. Yang ni adalah kesalahan seseorang. Negative trait or factor is present in a person. Maksudnya negative trait ataupun trait keadaan yang negatif, perangai negatif ataupun faktor yang negatif yang terdapat dalam diri seseorang tu akan menyebabkan as a result of inherited, adalah disebabkan oleh faktor dia diwarisi dan akan menyebabkan kepada social environment. And accident resulted from above are typical of fall or impact with the moving object. Injuries from above usually in the form of laceration or fractures. The early theory of accident by domino theory by W. Heinrich 1930s state that ancestry or social environment, secondly followed by fault of the person, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, akan menyebabkan keadaan yang tidak selamat, pelakuan yang tidak selamat ataupun keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan kemalangan dan daripada kemalangan boleh menyebabkan kecederaan. And then ancestry, social environment, kesalahan sesuatu seorang yang ni tiada dan akan menyebabkan aksiden dan juga kecederaan. Axiom, or we call as saying or proverb of industrial safety, Herbert W. Heinrich. Injuries result from a completed series of factors, one of which is the accident itself. An accident can occur only as the result of an unsafe act by a person and or a physical or mechanical hazard. Most accidents are the result of unsafe behavior of people. An unsafe act by a person or an unsafe condition does not always immediately result in an accident or injury. Ini adalah proverb yang berkaitan dengan industrial safety. And saya cuba terang satu-satu. Kecederaan adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang siri faktor yang complete. Dan salah satunya adalah kemalangan tu sendiri. Kemalangan tu hanya boleh berlaku disebabkan oleh perlakuan yang tidak selamat oleh seseorang ataupun keadaan fizikal ataupun
mechanical bahaya yang terhasil daripada mechanical dan fizikal. And kebanyakan kemalangan adalah kesan daripada perlakuan yang tidak selamat oleh orang. Dan perlakuan yang tidak selamat yang dilakukan oleh seseorang ataupun keadaan yang tidak selamat tidak semestinya ataupun tidak selalunya menghasilkan keputusan yang serta-merta dalam sesuatu kemalangan ataupun kecederaan. The reason why people commit unsafe act can serve as helpful guide in selecting corrective action. Penyebabnya mengapa seseorang tu mengamalkan perlakuan yang tidak selamat boleh dijadikan sebagai panduan untuk menolong dalam memilih action yang betul. And the severity of an accident is largely fortuitous by chance, and the accident that caused it is largely preventable. The best accident prevention techniques are analogous with the best quality and productivity techniques. Management should assume responsibility for safety since it is the best position to get result. Pengurusan mesti bertanggungjawab kepada keselamatan kerana keadaan ni akan menghasilkan keputusan yang baguslah. The supervisor is the key person in the prevention of industrial accident. Supervisor tu, orang pemantau tu adalah merupakan orang yang penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan di industri. In addition to the direct cost of an accident, compensation, liability claim, medical costs and hospital expenses, there are also hidden or indirect costs. This is the test question that related with this subtopic. Okay, other domino theories, there are 3 different domino theories of accident causation, which are Heinrich, Bird and Loftus, and Markham's domino theory. Each domino theory presents a different explanation for the cause of accident. However, each theory is predicated on the fact that there are 3 phases of any accident. The 3 phases are the pre-contact phase, the contact phase, and post-contact phase. Maksudnya kat sini domino teori ni menggambarkan berlainan penerangan terhadap penyebab berlakunya sesuatu kemalangan. Walau bagaimanapun, teori-teori ini adalah berdasarkan fakta yang berkaitan dengan 3 fasa atau phase, 3 fasa dalam semua kemalangan. Sebenarnya 3 fasa ni adalah melibatkan fasa pre-contact, fasa contact dan fasa post selepas contact.